Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Dan ini adalah antara cara Allah Subhanahu wa taala ingin angkatkan darjat kita di dunia dan di akhirat. Darjat sama ada secara maknawinya, kemuliaan kita, kedudukan kita, ataupun darjat kita secara fizikal di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kedudukan, angkat secara fizikalnya siapa orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Lalu kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, kita akan meneruskan bicara kita dengan surah Al-Kahfi. Saya mohon maaf, minggu lepas ada ujian sikit menyebabkan tak dapat hadir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesihatan semula untuk kita sama-sama menyambung bicara kita dengan surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke tak start lagi. Ingat dah jauh pergi, tak start lagi. Baik, insya-Allah kita akan mula dengan ayat yang pertama, insya-Allah. Tapi sebelum tu saya ada sebut, sebelum kita nak tahu apa Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita di sebalik surah-surah ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi, kita nak belajar menyebut dulu. Kita nak belajar membaca dulu dengan betul. Okey, lalu ayat ada 6. Potongan yang pertama ni ada 6 ayat. Lalu kita nak 2 orang, seorang baca 3 ayat, boleh ke? Kita ambil wakil seorang daripada lelaki dan wakil daripada muslimat. Boleh? Seorang boleh? Baik, semua tunduk je ni. Baik, yang lelaki, siapa nak baca, insya-Allah. Jadi man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mula, siapa yang ikut lepas tu semua dapat pahala. Ada yang nak baca ke? Tak ada? Okey, baik, alhamdulillah. Ada mikrofon ekstra? Tak ada? Tak ada. Tak apa, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Saya bagi mikrofon. Okey, kita dua sekali. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه أبدا.
Tak apa, biasa hari pertama. Boleh dengar? Boleh? Boleh dengar? Boleh. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Kita tengok bacaan yang dibaca Tuan Haji, nama apa tadi? Tuan Haji Rusdi. Bacaan Tuan Haji Rusdi. Okey bacaan dia. Susah nak cabut ni, tak tahu nak pakai macam mana. Okey. Baik, kita tengok bacaan dalam ayat 3 ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Pertama sekali, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak memulakan bacaan Al-Quranul Karim, sentiasa kita nak mula bacaan Al-Quranul Karim, sentiasa mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitanirrajim. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, maka mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sama ada nak baca, betul-betul nak baca, kan lepas solat subuh ke, lepas solat isyak ke, kita duduk, kita nak baca Al-Quran, maka mula dengan a'udzubillah. Ataupun kita nak baca sekejap-sekejap, sikit-sikit, duduk sekejap sementara tunggu ustaz datang lewat, so baca Al-Quran. Ataupun nak baca potongan-potongan ayat tertentu daripada Al-Quran, maka bacalah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Datang perintah, fa idza qara'tal Quran fasta'idz. Fasta'idz adalah ayat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada sebahagian daripada para ulama, sebahagian daripada ahli ilmu, mereka mengatakan bahawa membaca isti'azah sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran adalah wajib. Wajib maksudnya kalau tak buat berdosa. Okey, itu pandangan jumhur. Jumhur maksudnya golongan yang lebih ramai dalam di kalangan cendekiawan Islam mengatakan bahawa membaca isti'azah sebelum membaca ayat Al-Quran adalah wajib. Kerana apa? Kerana membaca Al-Quran ini adalah antara tempat-tempat yang syaitan akan datang untuk ganggu. Okay, dan Nabi SAW sendiri tidak terpelihara daripada gangguan syaitan ketika nak membaca Al-Quran. Sebab tu bila kita buka Al-Quran kadang-kadang macam itulah, dia punya khusyuk dia tu lain macam sikit. Okay. Dan bila kita baca Al-Quran, kadang-kadang bercampur huruf ain, lam, lam, ain, sin jadi shin. So kenapa? Kadang-kadang kita dah belajar benda ni, tapi silap juga. Silap baris, silap titik, silap sebut huruf. Okay, antara sebab dia adalah kerana gangguan daripada syaitan. Maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk beristi'azah. Okay, itu isti'azah. Adapun basmalah, maka basmalah ini pilihan. Kita baca boleh, tak baca pun tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, membaca basmalah pada permulaan surah adalah disunatkan dan digalakkan. Kerana apa? Kerana ijma' para sahabat yang menulis Al-Quran, mereka menulis surah-surah Al-Quran dan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maka kerana dah ada ijma' daripada para sahabat, tak ada seorang pun sahabat kata jangan letak Bismillah pada sebelum mana-mana surah melainkan surah At-Taubah. Okay, semua surah dalam Al-Quran semua ada Bismillah. Maka kerana itu kita disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah. Adapun pada pertengahan surah, okay, katalah kita tak mula daripada mula. Kalau daripada mula kita nak start surah Al-Baqarah, kita baca Bismillah. Nak baca surah An-Nas pun kita baca Bismillah. Tapi kalau kita kat tengah-tengah, contoh kita nak mula baca lepas ni dengan ayat yang keempat daripada surah Al-Kahfi, maka kena baca Bismillah atau tidak? Kenapa tidak dan kenapa ya? Okey, yang pertama, kalau kita hari itu kita ataupun pada ketika itu kita nak memulakan bacaan, maka kita mulakan dengan Bismillah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW memulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut sebelum ni memulakan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam, kita cerita bahawa surat dia kepada Balqis ataupun kepada Ratu Sabah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita nak mula baca pada ketika itu, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun, dalam kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita kena tengok ayat tu, ayat yang kita nak baca. Okay. Sebab apa tidak boleh baca Bismillah sebelum surah Taubah? Sebab
Surah Azab. Okey, kerana bismillahirrahmanirrahim dia tak kena. Bismillahirrahmanirrahim ni ayat yang menceritakan tentang rahmat, tentang kasih sayang, tentang kelembutan. Dan surah At-Taubah pula surah yang tegas, keras. Allah Subhanahu Wa Taala isytihar perang. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita Allah Taala suruh kita berlepas diri dengan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kafirkan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kafirkan orang-orang yang ahli kitab, orang Yahudi dengan Nasrani yang tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Okay, lalu tak kena, bismillah tu tak kena dengan surah At-Taubah. Lalu kalau kita nampak sebab kenapa kita tak baca bismillah sebelum surah At-Taubah, maka dalam mana-mana tempat di dalam Al-Quran kita kena praktikkan benda yang sama. Kalau kita nak mula ayat, contoh kita nak mula ayat nombor 4. Contoh, wa yunziral ladina qalu ittakhadallahu walada. Ayat yang ini kalau kita nak baca, kita nak mula dengan bismillah ke tidak? Kita nak baca dengan bismillah ke tidak? Maka tengok pada ayat. Ayat ini sedang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala sedang cerita tentang satu golongan manusia yang sedang mengatakan bahawa Allah Taala ada anak. Lalu bentuk penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila ayat yang cerita tentang kemurkaan, maka kita tidak mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Yang kedua, dalam nak memulakan ayat dengan bismillahirrahmanirrahim, ada tempat-tempat yang sangat-sangat digalakkan untuk mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, siapa ada Quran? Siapa ada Al-Quran boleh buka muka surat 152. 152 dekat surah 152 ke 252, minta maaf. Surah Ar-Ra'd 252 ada kat dalam ni. 252 ada. Apa permulaan dia? Afaman ya'lamu. Okey, bukan. Sekejap tengok Quran. Ada muka surat sebelum atau selepas dia mula dengan ayat lahu da'watul haq. 251 251 ayat mula dengan lahu da'watul haq. Okey. Dekat sini kita nak mula, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Okey, sebab lahu da'watul haq maksudnya dia memiliki dakwah ataupun ajakan yang benar. Okey, ajakan yang benar. Dakwah ni maksudnya panggilan ataupun ajakan. Baik, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca lahu da'watul haq, orang akan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Taala sedang cerita tentang syaitan. Okay, syaitan. Lalu kalau kita sambung a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan lahu da'watul haq, orang akan sangka bahawa syaitan memiliki ajakan yang benar. Okey, maka kita kena ikut ajakan syaitan. Okey, so ayat seperti ini kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Sama juga ada tempat macam dekat muka surat 482, 481 contohnya. Ada ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya dikembalikan ilmu pengetahuan, maklumat tentang hari kiamat. Lalu kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Taala sedang cerita tentang dalam isti'azah tu sedang cerita tentang syaitan. Lalu kemudian kita sambung pula dengan ilaihi yuraddus ilmus sa'ah. Kepadanya dikembalikan pertanyaan, maklumat tentang hari kiamat. Maka tak kena. Dekat ayat-ayat seperti ini kita kena tambah bismillahirrahmanirrahim. So secara umumnya kita baca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah. Di pertengahan surah kita tengok keadaan ayat tu. Kalau ayat tu cerita tentang nikmat, tentang rahmat, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ayat tu tentang azab, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat-ayat yang mempunyai iltibas tadi yang kita sebut tu, ilaihi raddu ilmus sa'ah, lahu da'watul haq, ayat-ayat seperti ini kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Kemudian mana surah tadi? Okey. Ayat pertama surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, baik. Dalam nak sebut ayat-ayat Al-Quran ni, benda pertama yang kita kena jaga adalah makhraj dan sifat. Kerana silap pada makhraj dan sifat, dia akan bawa kepada salah pada makna. Makhraj dan sifat adalah benda yang paling penting. Okey, huruf ha pedas dengan ha simpul, maka jangan baca alhamdu. Okey, alhamdu pujian, alhamdu wa taral arda hamidah, binasa, kosong, kering, kontang. So beza. Alhamdu, kita nak puji Allah Ta'ala, bukan kita nak cerita tentang kebinasaan. Bahkan kalau sebut alhamdulillah, ia adalah, kalau orang yang tahu makna dia dan tahu kesilapan yang dilakukan tetap baca juga, maka itu adalah kalam kufur. Macam mana boleh sebut kebinasaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab tu penting untuk kita jaga makhraj dan sifat dalam kita membaca Al-Quran. Okey. Dan sifat yang paling utama untuk kita jaga adalah sifat tebal dan nipis. Okay, mana huruf tebal, kita tebalkan. Mana huruf nipis, kita nipiskan. Macam mana nak kenal mana huruf tebal dan nipis dalam Al-Quran? Dalam bahasa Arab secara umum dia. Alif bata, kita ada 28 huruf hijaiyah. Macam mana kita nak kenal mana huruf tebal, mana huruf nipis? Okey, kita nak kenal huruf tebal dan nipis senang. Kita baris ataskan semua huruf ni. Baris ataskan, dan kemudian kita senyumkan dia. Kita sebut dalam keadaan bibir kita senyum. Kalau boleh sebut, maka saya cerita dah sebelum ni kan tentang huruf lam. Betul? Jangan tak ingat pula. Kaedah pegang. Okey, kalau huruf tebal kita boleh sebut bila dia senyum. Huruf nipis kita boleh sebut kalau kita senyum, tetapi huruf tebal tak boleh. Okay, kerana huruf tebal, sifat huruf tebal ni kenapa dinamakan tebal? Kerana lidah kita naik ke atas. Lidah kita naik ke atas. So lidah nak naik ke atas tak boleh senyum. Kalau senyum, lidah akan turun ke bawah. Okey, so huruf tebal kita tak boleh senyum dengan dia. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala. Okey, yang lain semua mudah insya-Allah. Okey, dengung pada tempat berdengung. Okey, dengung ni ada dua jenis. Satu dengung tebal, satu dengung nipis. Okey, dengung tebal dan nipis bergantung kepada huruf yang datang selepas huruf berdengung. Huruf berdengung ada berapa? Ada 4 huruf dengung. Apa dia? Ya, waw, mim, nun yang berdengung. Ada pandangan lain? Ikhfa ada 15 huruf berdengung. Ada berapa banyak huruf berdengung? Huruf berdengung ada 2 je. Huruf berdengung ada 2 je. Nun dengan mim. Huruf yang memerlukan hidung untuk berbunyi. Dengung adalah bunyi yang keluar daripada hidung. So huruf yang memerlukan hidung untuk berbunyi ada 2 je. Huruf lain kita tutup hidung boleh bunyi. A, ba, ta. Lainkan kalau tengah sakit tu, tu lain lah. Okay. Sa, ja, ha, kha. Cuba sebut nun dengan mim tutup hidung. Tak boleh na, ma. Tak boleh. Maka dia perlukan hidung. Maka bunyi yang keluar daripada hidung ini dinamakan sebagai al-ghunnah ataupun dengung. Ya, dan huruf berdengung ada 2 je, iaitu nun mati dan mim mati. Okey. Lalu bila kita nak tahu dengung tu tebal atau nipis, maka tengok selepas huruf berdengung. Okey, selepas nun mati ataupun selepas mim mati, apa huruf yang datang? Kalau huruf yang datang tu tebal, maka tebalkan dengung tu. Okey, macam contoh ayat dekat surah Al-Baqarah. Apa ayat dia? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Okey, selepas nun datang qaf. Qaf adalah huruf tebal, maka dengung kita pun min qablik. Nampak dia punya tebal dia. Tapi kalau dengung datang selepas huruf berdengung tu huruf nipis, maka nipiskan ataupun senyumkan. Okey, macam contoh dekat sini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Anzala ala 'abdihi al-kitab. Boleh.
Okey, itu yang pertama pada dengung. Okey. Dan yang kedua kita ada abdihil kitab. Kita ada qalqalah. Qalqalah apa dia? Lantun. Lantun tu apa dia? M kuasa 1, M kuasa 2 sama dengan M3, M4. Itulah belajar fizik kan. Melantun tu apa dia? Melantun ni adalah benda yang kalau kita ambil satu bola, katalah bola tenis, kita campak kat dinding. Kalau dia melantun, apa jadi pada dia? Dia akan patah balik. Okey, sentuh patah balik, sentuh patah balik. Itu qalqalah. Okey, qalqalah macam mana nak jadi? Qalqalah tu adalah kita pada makhraj huruf. Contoh kita ada ba. Makhraj ba apa dia? Bibir dengan bibir atas jumpa bibir bawah. So nak jadikan dia qalqalah mesti sentuh lepas. Sentuh lepas. Okey, dal contoh, dal makhraj dia hujung lidah belakang gigi atas. Ad. Contoh. Qul huwallahu ahad. Sentuh lepas. Itu qalqalah. Okey. Dan qalqalah ini seragam. Dia duduk kat tengah ke, dia duduk kat belakang ke, dia ada sabdu ke, bunyi dia sama. Cara buat dia sama. Okey. Ustaz, bukankah ada sughra dengan kubra? Okey. Macam mana boleh sama? Okey. Sughra dengan kubra bukan suara perlahan atau suara kuat. Jangan masa sughra buat apa perlahan, masa kubra buat kuat. Tak. Qalqalah ni seragam, sentuh lepas. Tetapi apa yang membezakan sughra dengan kubra? Dinamakan sughra kerana lepas sebut huruf qalqalah, kita kena kejar nak sebut huruf lain. Okey, sebab tu dinamakan sughra. Adapun kubra, lepas kita sebut huruf qalqalah tu, kita senyap, kita berhenti. Okey, tetapi cara sebutan qalqalah sama. Okey, jangan pula perlahan dan kuat, tak, sama je. Ada, aba. Okay, kalau dekat hujung pun macam tu, dekat tengah-tengah pun macam tu. Kena keluarkan bunyi yang sama. Okay, cuma qalqalah juga dia ada qalqalah tebal, qalqalah nipis. Pun baru juga ya. Huruf qalqalah ada berapa? Lala belajar tajwid hari ni. Ada 5 huruf qalqalah. Apa dia? Apa lagi? Tak kisahlah, bolehlah ikut susunan. Saya dulu belajar qalqalah ni kotor di baju. Okay. Ataupun orang Negeri Sembilan baju dan kotor lah. Okay. So ada 5 huruf. 5 huruf ni kita boleh pecahkan kepada 2. Okay. Ba, jim, dal, huruf nipis. Qaf dengan ta, huruf tebal. Okay. Pada huruf-huruf nipis, bila kita nak qalqalahkan dia akan menghasilkan bunyi taqlil. Aba, ada, aja. Okey, bunyi belakang tu, aba. Okey, macam kita sebut ABE, aba, ada, aja. Okey, itu qalqalah pada huruf nipis yang 3. Qalqalah pada huruf tebal, qaf dengan ta, seolah-olah kita sebut huruf qaf dengan ta berbaris atas. Okey, qaf baris atas bunyi dia qa. Qa baris atas bunyi dia qa. Okey. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Nampak? Falaq seolah-olah qaf baris atas. Ta contohnya. Wallahu min waraihim muhit. Okey, bayangkan huruf tersebut berbaris atas. Jangan baris ataskan dia. Bayangkan dia berbaris atas. Okey? Boleh? Abdihil kitaba wa lam yaj'al. Okey, huruf jim. Tadi kita dah sebut tentang qalqalah, kita tak nak sebut tentang qalqalah. Kita nak sebut tentang jim tu sendiri. Jim, orang Arab dia tak ada masalah nak sebut huruf jim. Sebab apa? Dia ada satu je, jim. Okey. Kita ada masalah. Pasal apa? Sebab huruf jim kita dia ada bercampur dengan satu lagi huruf. Huruf apa? Cha. Kita bahasa Melayu, bahasa Rumi ni, dia ada ca, huruf C. Okey, kita ada cari, cawan. Okey, tapi huruf jim kita tak nak ca, kita nak ja. Jari, jawan. Jari, apa lagi? Jalan. Kita nak J itu keluar. Walam yaj'al. Yaj'al. Tak nak walam yaj'al. Ada cek tu kita tak nak. Okey, kita nak je. Okey, macam mana nak hilangkan cek. Kita pun tak suka bunyi cek. So macam mana nak hilangkan bunyi cek tu?
Huruf jim makhraj dia adalah tengah lidah ke langit-langit atas. Tengah lidah ke langit-langit atas. So bila kita nak sebut jim, pastikan tengah-tengah lidah kita rapat ke langit-langit atas. Okey, rapat ke langit-langit atas, jangan bagi angin masuk. Sebab cek tu datang disebabkan oleh angin. Okey, so kita buang angin. Yaj'al. Okey, tak nak yaj'al. Ada angin. Tak ada angin. Okey, boleh. Iwaja sama juga jim iwaja. Okey. Baik, qayman liwadhira ba'san shadidan min ladun. Okey, kalau kita berhenti pastikan sebut semua huruf yang ada. So yang tadi kita dah sentuh pasal dengung. Wa yubashshiral mu'minin, jaga huruf ra. Huruf ra adalah huruf yang unik. Okey, di mana dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Okey. Kat sini dia tebal kerana dia berbaris atas. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Okey, ya'malun, huruf ain yang mati. Okey, 5 huruf kita ingat. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Lin Umar. Huruf apa ni? Dipanggil huruf bainiyah ataupun huruf tawassul. Okey, apa dia yang ada pada huruf bainiyah ni? Huruf bainiyah ni orang suka nak lantunkan dia. Ya'maluna as-salihat, alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. So kita tak nak lantunan. Huruf bainiyah yang 5 ni, lepaskan suara dia, lepaskan bunyi huruf dia. Okay, tetapi lepasan yang pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya'maluna as-salihat. Lepaskan huruf tanpa lantunkan dia. Okay, dekat sini alladzina ya'malu tak nak ya'maluna as-salihat. Okay, boleh. 5 huruf lin Umar, jaga-jaga jangan lantunkan dia. Okay, itu je, jaga jangan lantunkan dia. Anna lahum ajran hasana. Ajran hasana, ada tanwin dekat sini. Baik, tanwin dekat sini ada dengung ke tak ada? Macam mana kita tahu tanwin dekat sini tak ada dengung? Oh, Masya Allah. Okey, semua tahu Okey, kalau baris dia sama, okey, maka tidak ada dengung. Kalau baris dia tak sama, satu depan satu belakang, maka ada dengung. Okey. Makithina fihi abada. Okey. Jangan dekat hujung ayat surah Al-Kahfi ni kita kena hati-hati. Dekat hujung perkataan dia, hujung setiap ayat dia, jangan break lori. Break lori. Tahu break lori macam mana? Macam ni break lori Anna lahum ajran hasana. Tu break lori. Okey. Ha dengan sin tak panjang tapi dia jadi panjang. Sebab apa kita nak break lori? Hasana. Apalah. Okey, kita tak nak hasana, kita nak hasana. Okey. Sama juga fihi abada, bukan abada. Okey, hati-hati daripada break lori. Okey. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih Tuan Haji Rusdi. Baik, kita nak dengar pula wakil daripada Muslimat ayat 4, 5 dan 6. Mana mikrofon tadi? Mikrofon tak ada dah. Okey, siapa nak baca? Tu mikrofon ada? Tak ada. Ai, takut. Tak apa, dapat pahala sunnah hasanah. Siapa start orang yang ikut lepas ni, semua dia dapat pahala. Mula dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiban فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أيوة ما شاء الله.
InsyaAllah bacaan yang baik. Okey. Wa yunziral ladina qalu ittakhadallahu walada. InsyaAllah kita ni mudah jaga huruf tebal ya. Qalu ittakha, huruf tebal. Ma lahum bihi. Ada mim mati jumpa dengan ba. Mim mati jumpa dengan ba. Macam mana kita nak sebut mim mati jumpa dengan ba? Okey, biasa kita belajar daripada kecil. Apa yang perlu kita buat? Mim mati jumpa dengan ba. Kita kena buka mulut kita sikit, betul tak? Okey, tapi kaedah tu kita panggil kaedah Misriyah, bacaan orang Mesir. Okey, dan dia popular sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang mengajar kita Quran balik daripada Mesir. Okey, baik. Kaedah tu kurang tepat. Kenapa? Kerana makhraj huruf mim apa dia? Bibir dengan bibir. Ma. Okey, makhraj huruf ba, bibir dengan bibir. Ba. Tak bertemu bibir, tak keluar huruf mim. Tak bertemu bibir, tak keluar huruf ba. Lalu nak sebut huruf mim kena jumpa bibir dengan bibir. Nak jumpa huruf ba kena jumpa bibir dengan bibir. Mim jumpa ba tiba-tiba kena buka pula. So nampak dia punya peliknya kaedah dekat situ. Okey, maka kita kata mim mati jumpa dengan ba ataupun iqlab sekalipun. Iqlab pun mati jumpa dengan ba, maka kita rapatkan bibir tapi jangan tekan. Rapatkan bibir untuk dapatkan makhraj dia. Okey, tapi jangan tekan sebab kalau tekan dia akan jadi izhar. Mim akan jadi izhar. Okey, ma lahum, nampak izhar. So kita rapatkan tanpa kita tekan. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Aywa. Kaburat. Okey, huruf ta. Ta mati, ada apa pada dia? Ada hams dekat Palestin. Hams. Okey. Hams apa dia hams? Hams adalah lepasan angin. Okey, di mana kalau kita letak tangan kita kat depan, kita akan dapat rasa angin bila kita sebut huruf yang ada hams. Okey, baik. Okey, cuma hams adalah lepasan angin, bukan buat huruf baru. Okey, jangan kaburat ada bunyi huruf baru. Kita tak nak huruf baru, kita nak angin dia. Kaburat. Nampak, itu hams, itu angin. Kaburat itu tambahan huruf tha ataupun sin. Jangan tambah huruf baru, hanya lepaskan angin. Okey, huruf ta makhraj dia hujung lidah belakang gigi atas. Masih pada makhraj huruf ta, lepaskan angin. Kaburat kalimatan takhruju. Nampak dia punya beza bunyi dia. Okey, jangan kaburat dia ada tambahan huruf fa ataupun sin. Takhruju min afwahihim. Huruf yang paling berat untuk kita sebut bukan sifat dia. Paling berat untuk kita sebut adalah huruf ha. Okey, maka bila kita sampai pada huruf ha, bagi tenaga. Afwahihim. Sebab kalau kita tak bagi tenaga, dia akan jadi afwahihim. I. Kita tak nak i, kita nak hi. Okey, afwahihim. Terutama pada lafzul jalalah, pada perkataan Allah. Pada perkataan Allah, ha dekat hujung tu selalu hilang. Okey, so tekankan supaya keluar bunyi ha atau hi atau hu. Okey. Yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka. Fa ada hams, maka selesaikan hams dia dulu sebelum masuk pada sin. Nafsaka, jangan nafsaka. Kita tak nak idghamkan fa pada sin. Nafsaka. Okey, nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Okey, baik, masya-Allah, bacaan yang baik semua. Hari pertama biasalah panjang sikit dia punya cerita dia. Okey, baik, kita nak tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pada kita pada ayat 1 sehingga ayat ke-6 daripada surah Al-Kahfi. Baik, kita nak tafsir Al-Quran ataupun kita nak tadabbur Al-Quran, maka kita perlu ikut step dia, proses dia. Apa proses nak tafsir Al-Quran? Okey. Step pertama adalah untuk tahu bahasa Arab.
Ini step pertama. Tak ada ni, tak boleh masuk dalam tafsir. Tak boleh masuk dalam tadabbur. Okay, tak ada orang boleh tadabbur Al-Quran tanpa tahu apa benda yang tengah nak diceritakan. So step pertama adalah untuk tahu bahasa Arab. So kita boleh tahu bahasa Arab sama ada dengan kita belajar bahasa Arab ataupun buka je lah terjemahan. Kan kita dah ada terjemahan ataupun tafsir dalam bahasa kita yang boleh kita faham. So kena tahu bahasa Arab. Yang kedua, bila nak tafsir Al-Quran mesti ada kena tahu riwayat. Okay, maksudnya setiap ayat yang ada tu apa cerita di sebalik dia. Okay, apa cerita konteks dia ke, ataupun ada Nabi SAW cakap sesuatu tentang ayat ni ke, ataupun apa qiraat yang ada sebab turun dia, ataupun ayat ni dah dimansuhkan ke tidak ke. Okay, so kita kena tahu benda berkaitan dengan riwayat dalam ayat. Yang ketiga, kita kena tahu perkara berkaitan dengan akidah. Okay, yang keempat, ahkam. Yang kelima, akhlak dan adab. Dan yang keenam, semasa. Ini proses dia. Okay, dan kita akan lalu proses ni. Kita akan duduk dengan surah Al-Kahfi dan surah-surah seterusnya dengan melalui proses ini, di mana kita akan pergi pada ayat-ayat, kita akan tengok dari segi bahasa dia, untuk kita faham apa Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Kita cerita sebelum ni, tafsir bukan apa yang kita nak tahu, tetapi apa yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Maka kita tahu bahasa Arab. Okay, dan yang kedua, siapa yang paling mahir ataupun paling tahu tentang intipati Al-Quran? Siapa yang paling tahu? Siapa yang paling tahu maksud di sebalik ayat Al-Quran? Allah Ta'ala. Orang yang bercakap. Kita, kalau kita bercakap, siapa yang paling faham apa yang kita cakap? Kita lah. Okay, so yang paling faham Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kalau kita pergi pada ayat-ayat Al-Quran, ada ayat yang kita tak boleh nak faham, maka kita kena cari apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan tentang ayat ni dulu. Okay, tak jumpa daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan, baru kita cari daripada utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ni. Siapa dia? Nabi SAW. So itu riwayat. Okay. Dan yang ketiga, kita kena tengok dari sudut akidah dulu. Setiap ayat ni apa yang nak disampaikan dari sudut akidah, sebab ini benda paling penting dalam kehidupan kita. Okay, kemudian kita kena tengok dari sudut ahkam, hukum hakam syarak. Apa ada kaitan dengan solat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, ibadah-ibadah lain ke, itu ahkam. Okay, yang kelima, kita kena tengok dari sudut akhlak dan adab. Okay, dan ini tidak semestinya ada. Ada ayat Quran cerita pasal akidah je, ada ayat Quran cerita pasal ahkam je, tapi ini step dia. Okay, dan yang keenam, ini yang dinamakan sebagai tadabbur. Apabila kita dapat relatekan ayat tersebut dengan kehidupan hari ini, dengan keadaan semasa kita dan kehidupan kita hari ini. Okey, baik. So kita ada ayat 1 sehingga ayat 6 daripada surah Al-Kahfi. Step pertama kita adalah bahasa Arab. So pergi pada ayat ni, 6 ayat ni, gariskan mana perkataan kita tak tahu. Jangan highlightkan semua. Cari perkataan yang kita tak tahu, gariskan. Yang memang rasa, memang tak tahu langsung, gariskan. Dah. Gariskan. Okey. Lepas garis kita akan pergi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minta maaf saya minum. Ada orang puasa minta maaf. Okey, panjang sangat 6 ayat. Sambil-sambil tu kita tengok. Ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, baik. Alhamdulillah. Nak garis ke? Oh ya lah kan, semua orang tahu alhamdulillah tu apa. Okey. Alhamdulillah tu apa dia? Ai wa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Okey. Anzala tahu turun. Okey, baik. Kita okey.
bila kita nak ambil perkataan dalam bahasa Arab, ambil perkataan dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, sentiasa ambil kata akar. Okey, jangan cerita dulu dia menurunkan ke apa, ambil kata akar. Okey, alhamdulillah kita tahu. Anzala daripada perkataan nazala, maksud dia turun. Okey, ambil tu dulu. Turun. Okey. Abdihi, tahu abdihi? Okey, hamba, masya-Allah. Al-kitab, tahu al-kitab? Okey, boleh. Walam yaj'al iwaja, tahu iwaja? Okey. Baik, kita gariskan iwaja. Iwaja itu asal perkataan dia. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Alhamdulillah. Saya padam yang ni dulu Yang ni kalau nak buat sendiri kat rumah pun boleh try. Maksudnya siapa ada akses, contoh dia nak tafsir ayat, ada ayat Al-Quran dia nak tafsir, maka first kali pergi pada bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab ni ada 3 benda kita kena tengok. Okay. Yang pertama mufradat. Mufradat apa dia? Vocab. Ya. Nak tahu vocab macam mana? Macam biasalah, kita dulu pun belajar bahasa Inggeris, macam mana nak tahu? Tengok dictionary. Ya. Okey, sekarang dictionary ni ada Mr. Google. Okey, kemudian dia ada grammar dia, nahwu dan saraf. Okay, dan dia ada balaghah. Balaghah ni literature. Literature apa dia? Sastra. Okay, sastra. Ini 3 benda yang kita kena tengok dalam bahasa Arab. Okay, mufradat, kata akar, nahwu dengan saraf. Yang ni kita akan tengok kejap lagi. Balaghah, sastra. Okay, pertama tulisan, masya-Allah. Boleh baca Boleh. Okay, so itu dari segi bahasa Arab. Riwayat, macam kita tahulah, nak cari riwayat ni kita kena pergi pada buku-buku hadis. Okay, tengok Sahih Bukhari, ada Sahih Bukhari cerita tak. Dan kelebihan yang ada, kemudahan yang ada pada zaman kita sekarang ni adalah semua buku-buku hadis ni dah disusun ikut tajuk, ikut bab. Senang kita nak cari. Okay, nak cari apa, Al-Bukhari cerita pasal tafsir Al-Quran, surah apa, dah ikut turutan dah, daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Boleh tengok dan mudah untuk kita cari riwayat. Okay, ada pun 3, 4, 5 ni yang membezakan kita dengan para ulama. Okay, diorang tengok ayat Al-Quran, diorang dah boleh bawa keluar dah apa benda berkaitan dengan akidah, apa benda berkaitan dengan ahkam. Kita yang ni slow sikit. Okay, tapi kita yang paling penting pada kita adalah ini. Dapat bahasa Arab, dapat riwayat, pergi pada tadabbur. Okay, sebab yang kita perlukan adalah ini. Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaru al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Okay, tujuan Al-Quran turun pada kita adalah untuk kita tadabbur makna dia. Okay, so kita ada 2 ni, boleh pergi terus pada tadabbur. Siapa nak masukkan yang ni, alhamdulillah, boleh masukkan. Sebab ini perbincangan untuk tafsir. Okay, nak tahu detail makna ayat Quran semua, perlukan kepada 3, 4, 5. Okay, boleh. So saya pandang ini. Baik, kita mula. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ada 2 benda Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini. Yang pertama adalah alhamdu dan yang kedua adalah lillah. Apa maksud alhamdu? Segala puji. Okey. Pujian. Baik. Dalam bahasa Arab, okay, dalam bahasa Arab pujian ni ada banyak makna, ada banyak perkataan. Okay, contoh Allah as-sana' pun ada juga, al-madhu pun ada juga. Okay, bila mana Nabi SAW cerita tentang Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatihah, berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Bila
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis kursi, kata Allah Taala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bahagikan solat tu antara aku dengan hamba aku kepada dua. Maksudnya ada bahagian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ada bahagian untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan qasamtus salah, salah yang dimaksudkan dekat sini adalah surah Al-Fatihah. Okey, dan Allah Taala namakan surah Al-Fatihah ni sebagai as-salah. Kenapa? Okay, kenapa? Kerana tidak ada solat tanpa surah Al-Fatihah. Faham tak apa maksud tidak ada solat tanpa surah Al-Fatihah? Okay, maksudnya memang tak ada solat. Tak ada solat tanpa surah Al-Fatihah. Katalah kalau kita solat, lalu kita lupa untuk rukuk. Okay, dalam satu rakaat tu kita lupa untuk rukuk. Apa perlu kita buat? Tak boleh. Rukun kalau tinggal kena ganti. Okey, kalau benda bukan rukun, ya, kita sujud sahwi. Okey, tapi rukun kalau tinggal kena ganti dulu sebelum sujud sahwi. Okey, rukuk kita tertinggal, maka kena tambah satu rakaat untuk datangkan rukuk tersebut. Okey. Al-Fatihah tertinggal, tak ada solat. Kena solat semula. Faham? Nampak beza? Kenapa Al-Fatihah kalau tak ada, dia bukan macam hilangnya rukun, tapi tidak ada solat kalau tidak ada Al-Fatihah. Okay? Kalau kita tertinggal rakaat, contohnya kita habis solat, kita tertinggal rakaat, maka kita boleh tambah satu rakaat lepas solat. Tapi kalau tinggal Al-Fatihah, kena solat semula. Okay? Boleh. So tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu pentingnya Al-Fatihah. Okay? Sebab tu Al-Fatihah ni Allah Subhanahu Wa Taala namakan dia sebagai as-salah. Okay? Dan tinggal rukun kena ganti Jangan sujud sahwi je. Kena ganti. Kalau tak ingat macam saya tu was-was. Benda 4 ke 3? 4 ke 3? Macam mana kalau okey, macam mana kalau kita macam tu? Kita 4 ke 3? 4 ke 3. Kita kira rakaat tu sebagai rakaat ke 3. Kita tambah satu. Okey, sebab itu lebih selamat. Okey, itu lebih selamat. Hatta Nabi SAW dalam sebahagian daripada ibadah kita pun Nabi suruh buat 2 atau 3 kali. Macam contoh wudu. Wudu sebenarnya sekali cukup dah. Okay, kerana sunnah Nabi SAW Nabi wudu sekali. Okay, dan Nabi wudu 2 kali juga. Dan Nabi wudu 3 kali. Kenapa sampai 3? Sebab nak hilangkan was-was. Okay, kalau kita rasa dah basuh ke belum, ulang kali kedua. Tak ingat juga, ulang kali ketiga. Lebih daripada 3, Nabi kata ni melampau, faqad arba wa ta'adda wa zalam. Okey, jangan lebih daripada 3. Tu terlalu kalau lebih daripada 3 tu dah 3 kali pun lupa lagi. Yang ni kena pergi check doktor. Dia sakit lain, dia dah tak was-was dah tu. Dia dah ada penyakit lupa, kena cari jalan untuk ubat dia. Okey, baik. So, dalam bila berbicara tentang surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala kata bila seseorang tu baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala kata Hamidani Abdi. Okay, hamba aku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Athna alayya abdi. Athna memuji. Okay, so Allah Ta'ala guna perkataan sana, pujian. Alhamdu pun pujian. Al-Madhu pun pujian juga. Apa yang membezakan antara pujian-pujian ini? Okay. Kenapa Allah Ta'ala kata pada Allah Ta'ala adalah pujian yang berbentuk Alhamdu? Khusus macam mana? Khusus macam mana? Alhamdu adalah pujian. Okay. Kita puji orang pasal apa? Kita puji orang pasal apa? Ada tak kita keluar-keluar je ataupun kita tengok macam mana ni? Wah, orang tu bagus lah. Ada? Tak ada. Kita puji orang sebab apa? Okay, 2 sebab kita puji orang. Satu, kerana kelebihan yang ada pada dia. Okay, kita tengok orang ni handsome, Masya Allah, lalu kita memuji, wah handsome. Okay, ataupun badan dia sadu, kita pun kata, ni badan hebat. Ataupun tengok dia ada PhD contohnya, kita pun kata, ni pandai. Okay, kita puji dia kerana apa? Kerana sebab yang ada pada dia. Ataupun sebab kedua, kenapa kita puji dia adalah kerana jasa dia pada kita. Dia tak handsome, badan tak sadu, belajar pun tak pandai, tapi dia tolong kita bila kita susah. Okay, maka kita puji dia. Kita kata dia baik, okay, dia tolong kita. Okay. Tetapi ada tak orang puji orang tanpa sebab?
Ada? Tak ada. Siapa nak puji orang tanpa sebab? Kita nak puji, puji siapa? Orang yang duduk dekat jalan, kita tak puji orang tanpa sebab. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala kata Alhamdulillah, pujian yang datang tanpa sebab. Itu yang menyebabkan orang kafir Quraisy dia terkejut bila dia dengar surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala pujian, segala bentuk pujian adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu Alhamdulillah. Dan ini Allah Ta'ala sedang bagi satu statement, segala pujian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi statement yang Allah Ta'ala bagi ni, dia mengandungi arahan. Mengandungi arahan. Sebab apa? Sebab ada ayat yang kita buat memang ayat semata-mata ayat. Contoh, saya seorang pelajar di Yayasan Ta'lim. So itu ayat nak menceritakan ataupun nak memberitahu orang kita belajar dekat Yayasan Ta'lim. Tapi ada ayat, saya ini ibu awak. Saya ni ibu awak. Ayat ni semata-mata statement ke ataupun ada benda yang kita nak daripada orang tu? Itu bukan semata-mata statement, bukan semata-mata nak bagi tahu saya ni mak awak, tapi kita nak hormat saya sebagai ibu, layan saya sebagai ibu. Nampak? Ayat statement tetapi mengandungi arahan. Sama juga macam ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Statement, tetapi di sebalik statement ini ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala minta puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok, ada beberapa surah dalam Al-Quran Allah Ta'ala mulakan dengan pujian pada Allah Ta'ala. Sebab nak bagi tahu pada manusia bahawa antara benda yang Allah Ta'ala paling suka adalah manusia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita duduk saja-saja puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW kata apa? Ghurisa lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan bagi kita satu pokok kurma dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sangat suka kepada pujian. Dan tempat yang paling baik untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat mana? Dalam solat kita. Dan dalam solat kita pun tempat yang spesifik Allah Ta'ala paling suka kita puji Allah Ta'ala. Masa bila? Masa kita rukuk. Masa sujud Allah Ta'ala suka kita doa. Banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi masa rukuk, apa kata Nabi SAW? Fa'amma fir rukuk fa'azzimu fihi rabb. Maka dalam rukuk kamu puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam rukuk kita digalakkan baca banyak-banyak zikir. Yang terbaik zikir datang daripada Nabi SAW. Apa bacaan yang ada dalam rukuk? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Apa lagi bacaan yang ada? Banyak kan. Nabi SAW kata fa'azzimu fihi rabb, puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rukuk kamu. Tapi bukan hanya dalam rukuk, tempat lain pun kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nampak itu alhamdulillah, pujian tanpa sebab. Jangan tunggu hanya bila kita perlu Allah Ta'ala angkat tangan doa baru kita nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada nama-nama, dan setiap nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dalam banyak-banyak nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala guna perkataan Allah je? Alhamdulillah, innallaha ala kulli syai'in qadir, wa kana Allah wallah. Kenapa Allah Ta'ala guna Allah? Kenapa tak guna Alhamdulillah Rahman? Tak salah pun. Alhamdulillah Malikil Quddus, tak salah pun. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan Allah? Sebab nama-nama lain semua duduk dalam lafaz Allah. So tu Masya Allah, satu benda yang maksudnya perkataan Allah ni dah merangkumi semua nama-nama lain. Tapi ada benda yang lebih jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak daripada kita bila Allah Ta'ala sebut Allah sebagai Allah. Kerana apa? Bila kita berinteraksi dengan orang, contohnya kita ada anak contohnya, ataupun anak ada ibu dan ayah.
Okay, anak berinteraksi dengan bapa dia sebagai, adakah sebagai bapa ataupun sebagai orang yang provide untuk dia. Manusia, sifat manusia ni, dia nak buat baik. Dia nak buat baik, tapi hanya pada orang yang memberi manfaat pada dia. Itu sifat semula jadi manusia. Orang tak bagi manfaat pada kita, kita tak peduli pasal orang tu. Okay, sama dengan, contoh saya cerita pasal saya ada ibu dengan bapa. Okay, so kita layan ibu bapa kita sebagai apa? Adakah sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang yang kita perlukan manfaat daripada mereka? Okay, biasanya kita layan orang kerana kita perlukan manfaat daripada dia. Sebab kalau kita betul-betul layan ibu bapa kita sebagai ibu bapa, kita tak akan lawan cakap mak ayah kita. Kita akan sentiasa bantu taat pada mereka. Pasal apa? Sebab kita layan dia sebagai ibu ataupun sebagai bapa. Okay? Tetapi kebanyakan daripada kita layan bapa sebagai orang. Jadi sumber rumah. Nak dapat rumah, kena layan ayah dengan baik. Nak dapat makanan, kena layan mak dengan baik. So itu sesama manusia. Dan pada Allah Ta'ala juga manusia sama je. Okay? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang Allah Ta'ala mempunyai banyak sifat. Antara sifat Allah Ta'ala bagi rezeki, bagi nikmat. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa kita punya cara kita layan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Cara kita layan Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana? Adakah kita anggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan, ataupun kita hanya anggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebagai zat yang bila kita perlu baru kita cari dia. Okay? Bila kita nak sesuatu baru kita cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selalu pandang Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahman. Kita selalu pandang Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahim. Kita selalu pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, sebagai At-Tawwab. Memang Allah Ta'ala nak kita pandang Allah Ta'ala sebagai yang memberi rezeki, yang mengampunkan dosa kita, yang bagi rahmat kasih sayang. Tetapi Allah Ta'ala nak kita pandang Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Itu yang ada di sebalik perkataan Allah, Tuhan yang disembah. Allah Ta'ala nak tengok pengabdian diri kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa kita hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap inci perbuatan kita, setiap benda kita buat, kita akan tengok dulu Allah Ta'ala suka ke tidak. Sebab apa? Seorang hamba, apa matlamat hidup dia? Matlamat hidup seorang hamba adalah untuk dapat keredaan Tuan dia. Tuan dia suka pada dia, Tuan dia sayang pada dia. Itu matlamat hidup seorang hamba. Dan Allah Ta'ala nak kita buat benda yang sama. Allah Ta'ala nak setiap perbuatan kamu tanya dulu, Allah Ta'ala suka ke tidak, Allah Ta'ala redha ke tidak. Tapi kita jarang pandang dari sudut itu. Kerana tu Allah Ta'ala selalu sebut nama dia sebagai Allah, 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 Allah. Pasal apa? Sentiasa ingat. Bila sebut banyak kali, kita akan sentiasa ingat pada Allah Ta'ala nak kita jadi hamba. Allah Ta'ala nak kita mempertuhankan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan dengan perkataan Allah. Okay, walaupun boleh pakai perkataan lain, Allah Ta'ala boleh cerita pasal diri dia dalam sifat yang lain, tapi Allah Ta'ala nak ini yang dominannya. Okay, kita kena layan Allah Ta'ala, tunjukkan diri kita pada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Okay, Alhamdulillah. Baik. Alladhi anzala ala abdih. Okay, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tadi kita sebut alhamdu adalah pujian tanpa sebab. Okay. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam berinteraksi ataupun berbicara dengan manusia ni, dengan makhluk ni, Allah Ta'ala dah bagi akal pada manusia. Lalu bila mana Allah Ta'ala suruh puji tanpa sebab, manusia susah nak terima. Okay, siapa yang boleh terima nak puji tanpa sebab? Okay, maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan layan juga akal manusia ni. Okay, walaupun boleh alhamdulillah je. Okay, Allah Ta'ala sebut itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tetapi Allah Ta'ala bagi sebab juga supaya akal manusia boleh faham kenapa nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut salah satu sebab kenapa kita puji Allah Ta'ala. Okay, Anzala tadi maksud dia turun. Okay, itu mufradat dia. Vocab dia nazala, turun. Okay, nazala, turun.
Okey, bila dah dapat vocab baru kita pergi pada nahwu dan saraf. Vocab ni kata akar. Kata akar biasanya, kata akar dalam bahasa Arab ni senang je. Kata akar ni dia 3 huruf. Kalau ada 4-5 huruf, ada huruf-huruf kita kena buang untuk dapatkan kata akar. So kita ada perkataan anzala. Asal perkataan nazala turun anzala. Okey, anzala di atas wazan af'ala. Bila kita jumpa perkataan seperti ini dalam Al-Quran, anzala apa lagi perkataan yang ada dalam bentuk af'ala, contoh akhraja, adkhala. Okey, ini bentuk yang sama macam af'ala. Okey, anzala maksudnya menurunkan. Okay, so me dan kan, af'ala dia ada me dan kan. Okay, asal turun menurunkan. Dakhala buka, adkhala membukakan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Okey, me dan kan. Okey, so anzala menurunkan. Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Taala menurunkan, apa yang kita nampak daripada menurunkan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Okay, sebab menurunkan adalah proses daripada atas ke bawah. Lalu bila Allah Taala kata Allah Taala menurunkan, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. So atas yang mana? Atas yang mana? Okey, kita beriman Allah Taala berada di atas pun dah cukup dah. Okey. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas yang macam mana? Di mana kalau tengok Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas, maksudnya alam ini berada di bawah dan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas alam. Atas macam mana kita tak tahu, maka jangan cerita. Okey, atas bulat ke, atas apa ke, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu ghaib yang kita tak nampak, maka kaedah yang kita pakai ialah apa Allah Ta'ala cerita pada kita, kita cerita. Apa yang Nabi SAW cerita pada kita, kita cerita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak cerita pada kita, maka kita tak cerita. Nabi tak cerita pada kita, maka kita tak cerita. Itu kaedah dia. Okay, dalam perkara gaib hanya ambil apa yang Allah Ta'ala cerita dan Nabi SAW cerita pada kita. Okay, so itu kaedah dia. Okay. So Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala menurunkan, maksudnya Allah Ta'ala berada di atas. Anzala ala abdihi alkitab. Allah Ta'ala menurunkan kepada abdihi, hamba. Abdihi. Okay. Baik, abdihi daripada perkataan abdun, hamba. Okay. Siapa hamba yang Allah Ta'ala maksudkan kat sini? Nabi SAW. Macam mana kita tahu bahawa Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat ini abdihi dekat sini adalah Nabi SAW. Okay, sedangkan kita ni bukan hamba Allah Ta'ala ke? Boleh tak kita pakai hujah bahawa Allah Ta'ala menurun kepada hamba? Saya pun hamba Allah Ta'ala, so Al-Quran pun datang pada saya juga. Tak. Kenapa Nabi SAW? Okay. Macam mana kita tahu Nabi? Yang ni kita perlu untuk tengok Al-Quran dengan pandangan perspektif. Tengok daripada atas. Buka setiap tempat dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut abdihi, abduhu, abdahu, Allah Ta'ala tuju pada siapa? Pada Nabi SAW. Dia ada satu ilmu dalam Al-Quran dipanggil Al-Wujuh wan Nazair. Bila datang perkataan ni, dia akan maksud sekian. So perkataan abdun dalam Al-Quran sentiasa tuju kepada Nabi SAW. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu Wa Taala berjalankan hamba dia. Siapa yang dapat Isra dan Mi'raj? Nabi SAW. So tengoklah dalam Al-Quran, semua perkataan abdun tuju kepada Nabi SAW. Maka kerana tu kita kata abd dekat sini adalah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Okay, ada Allah Taala menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam alkitab. Apa dia alkitab? Apa dia alkitab? Al-Quran Karim. Kenapa Al-Quran dinamakan sebagai Alkitab? Alkitab maksud dia apa? Buku. Buku. Okey, baik. Boleh tak Al-Quran yang kita namakan dia sebagai buku? Boleh lah kan? Hari ini Al-Quran dipanggil kitab buku. Sebab apa? Berada di antara helaian-helaian yang berada di antara dua muka depan dan muka belakang. Okay. Tapi pada zaman Nabi SAW, waktu ayat ni diturunkan, dan surah ni pula surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, adakah Al-Quran datang dalam bentuk buku? Okay. Tapi macam mana Allah SWT boleh kata bahawa Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab, yang menurunkan kepada hamba dia buku. Okay. So jadi isu. Yang jadi isu kan? Apa maksud alkitab yang dimaksudkan dekat sini? Sebab dia tak boleh masuk buku. Sebab hatta lepas Nabi SAW wafat sekalipun Al-Quran belum lagi jadi buku. Okay, dia hanya jadi buku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Zaman Uthman baru dia jadi buku. Sebab tu dia ada isu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan mushaf. Macam contoh saya kata, pegang mushaf kena pakai wuduk ke tak pakai wuduk? Kena pakai wuduk ke tak pakai wuduk? Kalau kata kena pakai wuduk, siapa yang mensyariatkan wuduk kena pegang? Kena ada masa pegang mushaf. Sebab zaman Nabi mushaf tak ada. Macam mana kena ada wuduk bila mushaf? Nampak dia punya isu yang keluar bila kita nak tahu Al-Quran tu kitab atau tidak, ada atau tidak Al-Kitab. Okey. So jumhur fuqaha kata kena ada wuduk, wajib ambil wuduk bila nak pegang mushaf. Okay, tetapi zaman Nabi SAW mushaf pun tak ada. So macam mana nak fardukan benda yang tak ada pada zaman Nabi SAW? Okay, tapi dia jadi fardu sebab ijma' dari kalangan para sahabat dan orang selepas sahabat. Okay, so jumhur punya pandangan ada kekuatan dia. Dan orang yang kata tak payah wuduk pun ada hujahnya juga. Okay, nampak? Okay, tetapi dalam bab mushaf ni kita keluar daripada khilaf dengan kita kata malakum la tarjuna lillahi waqara. Benda-benda berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, alangkah baiknya kalau kita bagi kemuliaan dan kehormatan. Okey, kemuliaan dan kehormatan dengan Al-Quran. So keluar daripada perbincangan para fuqaha ni, ambil wuduk lah. Nak baca Al-Quran ke, nak pegang Al-Quran ke, ambil wuduk. Itu yang terbaik. Okey, Alkitab. So apa maksud Alkitab dekat sini? So dia tak boleh jadi buku. Okay. So apa maksud Alkitab? Dalam nak tahu makna perkataan dalam bahasa Arab, vocab ni, kita kena tengok 3 sudut. Okay. Sudut yang pertama adalah sudut syarak. Sudut yang kedua, sudut bahasa. Sudut ketiga adalah penggunaan. Semasa. Okay. Ini 3 sudut kita kena tengok. Okay. Bila kita sebut Alkitab, Alkitab dari segi syarak, ada tak Alkitab dari segi syarak? Tak ada. Apa benda Alkitab dari segi? Ada Alkitab dari segi syarak. Apa dia? Seorang hamba yang nak dibebaskan, maka dia ada Alkitab ataupun mukatabah, perjanjian yang dia buat dengan tuan dia. So itu Alkitab dari segi syarak. Okay. So kena tak Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab? Tak kena lah. Takkan Allah Ta'ala turunkan perjanjian. Okay. So dari segi bahasa, apa dia Alkitab dari segi bahasa? Alkitab dari segi bahasa adalah al-jam'u. Apa maksud al-jam'u? Himpun. Okay. Kitab dinamakan kitab kerana dia menghimpunkan
Sama ada dia menghimpunkan helaian-helaian menjadi satu kitab, ataupun dia menghimpunkan fakta-fakta, maklumat-maklumat daripada sana daripada sini dan dihimpunkan dalam satu bentuk. Okey, so itu Alkitab. So bila mana Allah Taala sebut Alkitab, maka dari segi bahasa dia maksudnya al-jam'. Penggunaan semasa Alkitab maksud dia buku. Okey, dan penggunaan semasa kita kitab maksud dia buku. Okey, dan kita cerita sebelum ni, bila kita nak faham Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, kita kena guna bahasa Arab zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Tak boleh pakai penggunaan semasa. Jangan pakai penggunaan semasa. Okay, so yang ada adalah makna dari segi syarak ataupun dari segi bahasa. Okay, dari segi syarak tadi kita sebut Alkitab maksud dia mukatabah. Okay, perjanjian antara seorang hamba dengan tuan dia. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan perjanjian antara hamba dengan tuan dia. So yang paling masuk akal adalah dari segi bahasa. Okay, di mana Alkitab maksud dia himpunan. Al-Quran dinamakan sebagai Alkitab kerana dia menghimpunkan apa yang ada dalam Al-Quran. Semua benda ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada benda yang berlaku yang berkaitan dengan kehidupan dekat dunia ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkannya di dalam Al-Quran. Maksudnya penyelesaian bagi masalah kita nak bina masyarakat ke, tamadun ke, madani ke, hadari ke, semua ada dalam Al-Quran. Tinggal kita nak buka ke tak nak buka. Ada masalah suami isteri, Allah Ta'ala ceritakan penyelesaian dalam Al-Quran. Anak tak nak dengar cakap pun ada penyelesaian dalam Al-Quran. Apa masalah yang ada kat dunia ni tak ada penyelesaian dalam Al-Quran. Semua ada penyelesaian dalam Al-Quran. Tinggal kita nak buka atau tidak. So alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab. Lalu Allah Taala kata segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Yaj'al menjadikan lahu padanya. Nya balik pada siapa? Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan padanya. Ada dua, Allah Ta'ala tengah cerita dua benda kat situ. Allah Ta'ala tengah cerita pasal abdihi, hamba-Nya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengah ceritakan tentang Alkitab, iaitu Al-Quran. Lalu nya balik pada siapa? Okey. Kaedah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Okey, ni pada Nabi, pada Al-Quran. Okey. Kaedah dalam kita nak tafsir Al-Quran, al-'am yabqa ala umumi. Yang umum kekalkan umum dia. Nya dekat sini Allah Ta'ala tak spesifikkan sama ada pada Al-Quran ataupun pada Nabi SAW, maka dia merangkum kedua-duanya. Okey, boleh? Walam yaj'al lahu. So ini kaedah dia. Kalau jumpa dalam Al-Quran ayat yang umum, kekalkan umumnya, jangan spesifikkan. Jumpa ayat spesifik, baru kita spesifikkan. Okey, walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan padanya iwaja. Okey, iwaja apa dia? Iwaja adalah lawan. Kalau dalam bahasa Arab kataan iwaja, tadi kita tengok dari segi syarak tak ada iwaja. Dari segi bahasa, iwaja maksud dia lawan kepada istiqamah. Okay, lawan kepada istiqamah apa dia? Nanti kita tengok makna qayyimah. Iwaja maksud dia bengkok. Okay, wala taruhu raghan al-tha'lam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dimaksudkan dengan iwaja ni? Iwaja ni wala taruhu raghan al-tha'lab. Raghan serigala. Tha'lab serigala. Serigala ni sifat dia macam mana? Musang-musang. Cunning. Cunning apa cunning? Licik.
Licik susah juga nak terang. Licik tu apa dia? Licik tu maksud dia banyak elah dia. Dia tak pernah buat kerja straight tu. Orang kalau nampak serigala ni mesti ada benda lain dia nak buat ni. Macam tu lah. Dia punya cunning dia serigala. So itu iwaj. Itu iwaj. Iwaj maksudnya tak straight. Orang kena fikir. Okey, ataupun jalan yang ni mesti bengkok kiri kanan, kena pusing kiri pusing kanan, susah untuk kita bergerak kalau iwaj. Okey. So perkataan iwajah maksudnya bengkok. Bengkok ni sinonim dengan susah. So Allah Subhanahu Wa Taala ataupun benda yang tak lurus. Okay. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah Taala tidak menjadikan lam tidak menjadikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ni iwaja. Iwaja benda yang bengkok. Semua benda dalam Al-Quran straightforward. Semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan semuanya jelas dan nyata. Sebab tu benda bila bercerita tentang Al-Quran, Allah Ta'ala cerita tentang Al-Mubin. Apa benda Mubin? Jelas dan nyata, terang. So dalam Al-Quran, baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, semua jelas dan nyata. Sebab tu bila kita baca Al-Quran dengan hadis, kita kena faham secara ada orang kata jangan faham Al-Quran secara literal. Al-Quran dan hadis kena faham secara literal. Sebab dia datang jelas dan nyata, tak ada bengkok-bengkok. Tak ada perlu IQ 180, 200 untuk faham Al-Quran. Tak ada. Okay, jelas dan nyata. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa yang jelas dan nyata. Okay, yang kalau ada orang ada IQ lain, dia nak bawa keluar hukum lain, tu cerita lain. Okay, tetapi nak faham ayat Al-Quran, nak faham hadis Nabi SAW, straightforward. Okay, boleh? So, itu maksud walam yaj'al lahu iwaja. Tak payah bengkak-bengkok, tak payah pergi kiri, tak payah pergi kanan. Tak payah kata Nabi pergi kanan, Tok Guru pergi kiri, saya pergi kiri. Tak ada. Kita ikut apa jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab straight. Okay. Dan untuk menerangkan makna lam yaj'al lahu iwaja, maka Allah Ta'ala datangkan satu lagi, qayyimah. Sebelum kita cerita tentang qayyimah, tengok perkataan iwaja dekat situ. Ada apa tadi? Sin. Apa dia sin? Sin kecil kan? Kecil kan, sebab dia sin kecil. Okey, sin kecil dalam Al-Quran ada berapa jenis? Ada 2. Masya Allah, ada 2. Okey, satu sin apa? Saktah wajib, ada saktah tak wajib. Apa sin? Okey, satu sin yang berada di atas huruf. Okey, ada sin yang ada di atas huruf. Okey, bila sin yang ada atas huruf ni, kita kena sebut huruf sin ni. Okey, macam contoh dekat ayat kat muka surat 39. Muka surat 39 Allah Taala kata wallahu yaqbidu wa yabsutu. Contoh perkataan. Okey. Dia ada perkataan yang okey, tetapi atas sad ni ada. So macam mana kita nak buat dengan sin? Sin yang berada di atas huruf. Oh, minta maaf, saya patut tulis kat tengah. Nampak? Okey. So yang bersutu. Okey. So bila kita jumpa macam ni, maka sentiasa baca dengan sin. Okey, itu sin yang pertama, sin kecil yang pertama. Sin yang kedua adalah sin yang berada di atas perkataan. Macam contoh dekat sini, iwaja, kemudian ada sin. Okay. Sin ini dipanggil sebagai saktah. Okay. So saktah ni apa dia? Waqfatun latifah. Saktah ni waqaf, tapi waqaf yang sekejap. Okay. Lalu masalah dia adalah macam mana kita nak membezakan waqaf dengan waqaf sekejap. Macam orang bawa Formula 1 lah. Okay, macam mana dia nak full stop dengan pit stop. Pit stop tahulah kan, masuk tukar tayar, pit stop lah. Okay, tapi
Kalau dalam Al-Quran, macam mana nak bezakan antara waqaf yang betul-betul waqaf dengan waqaf yang sekejap? Aywa, okey. Lalu ijtihad daripada para ulama. Okey, nak bezakan antara waqaf sekejap dengan waqaf yang tak sekejap adalah nafas. Okey, di mana waqaf yang betul boleh bernafas. Waqaf sekejap macam saktah ni tak boleh bernafas. Okey, tak boleh bernafas. Okey. Cuma kalau tak boleh nafas berapa lama? Kalau tak boleh nafas 1 minit boleh tahan juga kan. Okey. So berapa lama tak boleh nafas? Okey. So ijtihad dari kalangan para ulama. So nak tengok yang mana bentuk yang minimum untuk kita pindah dari satu huruf ke satu huruf, dari satu keadaan ke satu keadaan. So maka dinisbahkan ataupun dikiaskan dengan mad. Mad minimum panjang berapa harakat? 2 harakat. Maka saktah pun diletakkan minimum berhenti tanpa nafas 2 harakat. Okey. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladun. Okey, boleh? So itu saktah. Dan saktah ada 5 tempat je dalam bacaan Hafs an Asim. Bacaan kita Hafs an Asim ada pada 5 tempat. Satu pada Al-Kahfi, satu pada Yasin, satu pada Al-Qamar, satu pada Al-Qiyamah, dan yang terakhir pada Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Okey, boleh. So ada 5 tempat ada saktah. Okey, boleh. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Okey. So kalau kita jumpa tempat macam ni, ada saktah, kemudian ada nombor ayat pula. So kita nak utamakan yang mana ni? Nak saktah ke nak berhenti terus? Mana yang lebih kuat? Saktah ke berhenti terus? Yang lebih kuat adalah berhenti terus. Okey, so berhenti terus kerana dia kuat dari segi apa? Kuat dari segi riwayat. Nombor ayat ni adalah tempat berhenti Nabi SAW. Sedangkan saktah ni khilaf di kalangan para ulama, macam mana nak berhenti pada saktah ni. Nak bernafas ke tak nak bernafas ke, 2 harakat ke 3 harakat ke. So benda khilaf tak boleh nak dibandingkan dengan benda yang dah tetap. Kan? Nabi SAW berhenti kat ayat ni nombor 1, maka kita utamakan berhenti. Waqaf lebih utama berbanding dengan saktah. Okay. Baik, kemudian qayyimah. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sifat yang seterusnya, adjektif yang seterusnya untuk menerangkan makna lam yaj'al lahu 'iwaja. Maka datang dengan qayyimah. Okey. Perkataan qayyimah, maka kita nak tahu, kita kena ambil daripada kata akar. Nampak macam susah nak cari kata akar, tapi buka dalam kamus, kita akan jumpa terus. Okey. Kata akar qayyimah. Kata akar bagi qayyimah adalah qama. Okey, apa maksud qama? Okey. Qama dalam bahasa moden adalah berdiri. Qama yaqum. Tetapi asal qama daripada 2 perkataan. Qawama dan qayama. Keluar Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Okay. Qawama, qayama. Okay. Apa maksud qawama? Okay. Perkataan qawama ataupun qawam ataupun qiwam daripada perkataan maksud dia. Perkataan qawama ni asalnya adalah pada orang zaman dulu, dia ada telaga. Okey, telaga air yang mana telaga ni bila nak ambil air kena pakai takal, itulah yang bawa turun baldi apa semua tu. Okey, so takal tu dia mesti sistem nak buat tu kena kuat, kena kukuh. Okey, so benda tu kerana kukuhnya benda tu boleh pakai untuk satu tempoh masa yang lama, dipanggil sebagai qawam ataupun qiwamun. Maksudnya benda yang kukuh dan stabil, kuat. Itu qawam.
kukuh, stabil, kuat. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Qayamah pula apa dia? Qayamah daripada perkataan qimah. Qimah tahu qimah? Qimah maksud dia nilai. Nilai. Qimah, so benda yang qayyim ataupun ada qimah maksudnya benda yang bernilai. Okay, Ibn Qayyim datang daripada perkataan qimah. Ibn Qayyim tu apa dia? Penilai. Ibn Qayyim Al-Jauziyah maksudnya ada sekolah nama dia Al-Jauziyah dan ada penilai, panel penilai untuk sekolah Jauziyah ni. So Ibn Qayyim ni adalah anak kepada guru besar sekolah Jauziyah. Itu gelaran dia, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Betul, dia anak kepada guru besar sekolah Jauziyah. Okay, so perkataan qama yaqum datang daripada dua perkataan. So perkataan pertama adalah qawama, maksud dia kukuh, stabil, kuat. Dan perkataan kedua adalah qayama, maksud dia bernilai. So di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa lam yaj'al lahu iwaja. Apa yang dimaksudkan dengan tidak ada bengkang-bengkok dalam Al-Quran ini? Yang pertama adalah benda dalam Al-Quran semua kukuh, stabil dan kuat. Okay, maksudnya itu yang Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Bukan setakat tak ada kesalahan, tak ada benda yang meragukan pun tak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Okay, ini boleh. Okay, macam biasalah. Okay, so tak ada benda yang meragukan pun tak ada. Okay, kerana benda yang ada dalam tu semua kukuh, stabil dan kuat. Okay, so bila kita benda yang kukuh ni, macam saya kalau yakin benda ni kukuh, kita berdiri atas ni lompat-lompat pun tak takut. Okay, tapi kalau benda yang kita ragu-ragu, berani tak? Nak naik pun fikir 10 kali. Okay, nampak? So dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata semua benda dalam Al-Quran semua kukuh, stabil, kuat. Fakta-fakta dia semua fakta yang benar. Okay, kesalahan tata bahasa yang tak ada kesalahan pada tata bahasa. Okay, so boleh guna Al-Quran, gunalah sepenuhnya. Sebab tu dalam urusan seharian kita nak menunjukkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergi pada Al-Quran. Apa-apa masalah dalam kehidupan kita, apa-apa sumber yang kita nak jadikan rujukan, walaupun kita ada nak tunjukkan keimanan kita pada Allah Ta'ala, maka kita pergi pada Al-Quran. Sentiasa pergi pada Al-Quran. Sebab apa? Sebab tanda bahawa kita membuktikan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zalikal kitab la raiba fi. Okay, sebab manusia ni kadang-kadang kita lebih suka untuk pergi pada bestsellers, pada profesor diraja, profesor emeritus. Okay, lalu kita kadang-kadang kita abaikan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan mana ada buku, mana ada penulisan yang datang pada kita boleh claim tak ada kesalahan dalam dia. Hanya Al-Quran kata tak ada keraguan pada aku. Tapi tiba-tiba dalam keadaan Al-Quran cakap macam tu, kita pun tak nak pergi pada Al-Quran Al-Karim. Okay, so kita cuba selepas ni, sebab kajian tentang benda yang dalam Al-Quran ni terlalu banyak. Okay, dan kalau kita tengok masuk, kadang-kadang saya masuk dalam library universiti dekat Universiti Melayu, saya masuk dalam benda yang cerita pasal Madani ke Hadari ke apa, orang dah cerita tahun 1980 lagi. Okay, tapi tak ada orang nak bawa keluar benda ni. Tak ada orang nak cerita pasal benda-benda seperti ini. Sedangkan Al-Quran dah bagi penyelesaian untuk masalah-masalah yang ada pada hari ini. Bukan 80-nya daripada zaman Nabi SAW. Okay, so itu yang pertama. Al-Quran ni kukuh, stabil dan yang keduanya, benda dalam Al-Quran adalah benda yang sangat bernilai kata Allah Subhanahu Wa Taala. So itu qayyimah. Okay, kuat, kukuh dan bernilai. Kemudian nak sambung ke? Kita berhenti dekat qayyimah. Dalam kalau terjemahan tu kata lurus. Lurus. Okay. Daripada mana kukuh, stabil, kuat dan bernilai itu dia boleh jadi lurus? Okay. So benda yang kukuh, bentuk dia macam mana? Biasa benda yang kukuh ni benda yang sengit ke ataupun benda yang macam mana?
Lurus dan tegak. Sebab tu dalam solat kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tunjuk, Nabi SAW suruh tunjuk ibadah kita dalam keadaan kuat, fizikal yang kuat. Okey, sebab tu solat kita kena berdiri. Okey, dan berdiri dalam solat, kita solat macam mana berdiri? Okey, lurus. Bila lurus pandang mana? Pandang depan. So asal solat kita adalah pandang depan. Sebab itu kukuh. Macam ni tak kukuh, macam ni tak kukuh. So kukuh macam ni, pandang depan. Hanya selepas turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qumu lillahi qanitin, baru Nabi SAW dan para sahabat tundukkan pandangan. Kalau tak, solat sentiasa lurus. Rukuk kita, bila kita rukuk, mata pandang mana? Oh, mata pandang mana? Okey. Kalau kita pandang depan sujud, biasa sujud kita ke depan sikit kan. So kepala kita jadi macam mana? Naik kepala kita. So bila dia bengkok, maka dia dah tak jadi kukuh dah. So solat mesti kukuh. Okay, so straight. Sahabat cerita Nabi SAW kukuh dalam solat baginda. Kalau letak air kat belakang tu, tak bergerak air. Okay, so dalam solat kita nak bagi kita kukuh, mata kena pandang straight bawah. Straight pandang bawah. Itu sunnah dalam solat. Solat sunnah dia adalah pandang straight. Mata pun pada asalnya pandang depan. Tetapi bila datang perintah Allah Ta'ala suruh rendahkan, kita dengan orang, dengan mak ayah kita pun tak berani nak pandang direct. Ni sedang menghadap Allah Ta'ala, pandang direct ke depan. So tunduk ke bawah. Tapi dalam rukuk dan sujud, sentiasa pandang mata straight ke bawah. Itu kukuh. Okey, dan kukuh nampak bila kita lurus. Okey, lurus. Sebab tu kaitan lurus dengan perkataan istiqamah ataupun as-sirat al-mustaqim tu datang daripada jalan yang kukuh, stabil dan kuat. Jalan yang kukuh dan stabil biasanya jalan yang lurus. Okey, boleh? Okey, so kita break dekat qayyimah dulu. Okey, dan saya buka untuk soalan. Ada? Tak ada? Soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Oh, ada. Baru nak alhamdulillah. Brek lori. Oh, jauh dah depan. Brek lori. Okey. Macam mana brek lori tu? Okey, orang lori dia brek macam mana? Pernah tengok orang, kita tak pernah bawa lori kan? Orang bawa lori dia brek macam mana? Dia tak brek macam kita. Kita bawa kereta brek dekat satu saat lagi nak sampai dekat line putih tu baru kita brek. Okey. Tapi lori ni bila dia nak brek 10 meter, 100 meter lagi dia nak brek, dia nak berhenti baru dia dah mula tekan brek ni. Sebab tu dia jadi dia punya brek lori tu. Okey. So kita tak nak brek macam tu, tak nak sikit tak nak. Okey, kita nak brek habis. So walam yaj'al lahu iwaja. Okey, belakang tu baru kita brek. Iwaja. Kalau brek lori iwaja. Tu brek lori. Okey, sikit. Okey, boleh. Cerita pasal ayat Quran penat sebenarnya. Okey. Qayyimah, sampai kat qayyimah. Qayyimah walam yaj'al lahu iwaja adalah adjektif sifat kepada sama ada pada Nabi SAW ataupun pada Al-Quran. Qayyimah pun sama. Nabi SAW adalah kukuh, stabil. Dan Nabi SAW keseluruhan baginda adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab ada orang kata Nabi SAW ni hanya kata-kata perbuatan baginda dia wahyu, tetapi penampilan baginda juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita bertabarruk dengan fizikal Nabi SAW, kerana nilai Nabi SAW adalah zat yang sangat bernilai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tak ada soalan? Ada soalan lain? Tak ada, alhamdulillah. Kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Siapa ada benda yang tak faham, kurang faham, minta tolong tanya. Tak nak keluar daripada sini dalam keadaan salah faham. Penat. Okey, wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan.